Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di channel Rajak di YouTube. Saya memang mengharapkan kawan-kawan sekalian dalam keadaan happy selalu, insya-Allah. Pada hari ini kita nak berkongsi lagi tentang kaedah untuk memiliki rumah busuk. Saya nak cerita tentang bab kaedah lelongan. Okey, salah satu cara kaedah yang saya memperolehi rumah-rumah busuk ni adalah dengan kaedah membeli secara lelongan. Lelongan ni sama ada lelongan di pejabat tanah, lelongan di mahkamah, ataupun lelongan di mana-mana lokasi yang disediakan oleh pihak pelelong. Sebagai contoh, di Dewan Lelongan Pejabat Pelelong, ataupun di kadang-kadang ada dibuat di dewan-dewan di hotel-hotel 5 star atau di Kuala Lumpur. Memang ada. Itu di antaranya. Okey, first step di antaranya, apabila you all nampak rumah tersebut, rumah busuk ni kadang-kadang dia telah diiklankan. Iklan. Yang penting ada iklan. Iklan tersebut, mesti ada iklan. Iklan tersebut kadang-kadang ditampal di rumah berkenaan, ditampal di pokok-pokok, ataupun kalau di mahkamah ditampal di papan kenyataan, ataupun juga diiklankan banyak tempat lagi, di website pihak pelelong sendiri, ataupun di senarai pun ada juga di laman-laman web yang berbayar. Itu di antaranya mana dapatkan informasi, ataupun berada juga maklumat-maklumat tersebut tersebar di kalangan ejen-ejen hartanah. Ren pun memiliki info juga. Apabila dah ada info ini, you all buatlah semakan. Semakan tu kalau boleh dapatkan post apa, proclamation of sale, maknanya apa maklumat-maklumat yang ada tentang iklan tersebut. Kalau dapat benda tu, maklumat tu dapat berlengkap. Ada alamat di situ, bila tarikh untuk dilelong, harga rizab yang akan dijual, kadang-kadang ada informasi yang lebih lengkap lagi, nama owner asal, kad pengenalan rumah anak asal, dari segi maklumat-maklumat hartanah lagi, memang ada di situ. Maklumat-maklumat tersebut, apabila ada di sana, you ambil maklumat tu. Langkah seterusnya apa? Kalau boleh, buatlah carian persendirian di pejabat tanah. Kenapa kita nak tahu carian persendirian pejabat tanah tu? Dalam carian maklumat carian persendirian pejabat tanah, dia terdapat informasi lebih lanjut lagi, iaitu siapa pembiaya dia. Pembiaya tu siapa bank yang punya, siapa bank punya, mana bank mana yang membiayai rumah tersebut yang buat pelelongan. Manakala kita tengok juga ada caveat tak? Kalau ada caveat, maknanya dekat situ you all kena buat keputusan sama nak teruskan pembelian ataupun tidak. Okey, caveat. Ke situ juga you boleh tengok juga transaksi rumah ni dahulu per tahun berapa, ada maklumat-maklumat tertentu. Tapi yang paling penting sebenarnya tengok caveat tu dah. Di antara yang saya suka tengok ada caveat. Sama caveat ni sama ada saya berpihak, kalau saya boleh dipergi untuk pembelian seterusnya ataupun tidak. Sebabnya caveat ni ada halangan. Caveat membawa masuk halangan lah. Halangan rumah tersebut dia ada deal yang lain nanti. Lebih kurang begitulah, lebih kurang ringkasnya. Ringkasnya lebih kurang begitu. So seterusnya dah dapat maklumat tu, you tengok pula dapatkan maklumat berapa bil tertunggak pejabat tanah. Sebab you akan bayar nanti. You akan bayar. Walaupun sebahagian dua perkara biasa, cukai tanah dan cukai pintu, ada sebahagian pembiayai bank akan membuat reimbursable, membayar semula. Tapi kita kena bayar dahulu. Biasa begitulah, bayar dahulu. So tengok berapa amount, 1,000 ke, 2,000 ke, 5,000 ke. Ajak rasa sampai ada yang agak tinggi sampai ada 7,000 pun ada. Satu hartanah tertunggak untuk cukai tanah lebih kurang 7,000. Okey, seterusnya pergi apa tu pula? Pergi ke kaunter majlis perbandaran pula, atau majlis perbandaran rumah tersebut, ataupun majlis bandaraya kalau rumah tersebut bandaraya, dapatkan bil cukai pintu. Okey, cukai pintu pula kena bayar. Okey, seterusnya apa lagi? Dia ada bil lagi yang tertunggak. Kalau rumah tersebut rumah yang bentuk strata, biasanya satu lagi, iaitu apa? Yuran apa dia panggil tu? Yuran rumah yang rumah strata ni ada yuran juga tu. JMB punya. Pergi ke kaunter JMB, tengok apa yang perlu jumlah yang ada. Sebab dia ada juga. Yuran tu termasuk akan lift, penyelenggaraan kan, nak cuci sekitar bangunan tersebut, rumah tersebut, dia ada yuran pula. Okey, apa lagi yang tertunggak?
IDWK kena bayar juga tu. IDWK kena bayar. Lepas tu cukai pula apa ni? Bil air. Itu tunggak berapa kena bayar. Kalau kat Seremban memang confirm kena bayar. Kalau tak bayar, tak boleh untuk dapatkan meter baru air nanti. Okey, TMB pula berapa bil TMB kena bayar. So dekat situ you kena buat calculation. Calculation pula berapa jumlah tu tunggak yang you kena keluarkan modal untuk beli rumah tersebut. Okey, ada lagi. Apa lagi senarai yang perlu? Pergi ke lokasi rumah tersebut, tengok kalau rumah tu dalam keadaan rosak yang teruk. Kena tengok juga berapa agak-agak kosnya berapa lebih kurang untuk baiki kan. Okey. Apa dia dah maklumat invest tu? Bila tarikh lelongan tu? Bila tarikh lelongan tersebut kita ambil tahu. Katalah dalam tempoh 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, maknanya lokasinya di mana lelongan tersebut berlaku. Yang lupa biasanya kena tepat pada waktu. Kalau dia sebutnya pukul 10, you all kena 8.30 kena datang dah. 8.30 datang, letak kena bawa, biasanya dalam lelongan tersebut dia menetapkan 10% wang deposit kena ada. Kalau rumah tu 100,000, you ada kena beli banker check. Biasanya dalam bentuk banker check 10%, iaitu 10,000. 10,000 beli banker check di bank mana bank. Pada hari lelongan tersebut kena masukkan dalam peti tersebut. Sebelum tarikh masa lelongan tersebut perlu dimasukkan dalam peti yang telah disediakan nanti. Itu deposit awalan. So daripada deposit kena ada juga duit. Kalau lah ibarat kata you menggunakan bantuan ejen lelong, maknanya kena ada kos dekat situ yang perlu dibayar lah. Itu kena deal dengan pihak ejen pelelong berapa yang yuran dia dikenakan oleh mereka. Itu di antaranya. Apa dia bid? Sebagai bid, bid cerita dia mana bid masuklah dalam kamar lelongan tu. You bid lah berapa tadi. Kalau rasa rumah asal tadi harga reserve dia 100,000. You dalam masa yang sama juga you lupa dia nak cakap tadi. You all kena cari jalan untuk lebih tahu anggaran nilai rumah tersebut. Katalah sebagai contoh, rumah tersebut berharga 150,000 di harga pasaran, market value lebih kurang 150,000. So tadi harga reserve ada 100,000, mana you ada cap dia bukan 50,000. Dekat mana you nak beli? Katalah you nak beli tadi harga dia mungkin menilai you punya mampu 120,000, mana sampai 120,000, sampai je 120,000, berhentilah dekat situ masa lelongan tersebut. Pengalaman lelongan ni memang menyeronokkan kerana kadang-kadang ada ramai yang masuk, ada yang kurang. Ada sampai 30 orang, 40 orang pun ada. Maknanya dekat lelongan tu angkat tangan. Dia cakap, kata ke satu kenaikan harga reserve tersebut daripada 100,000, dia akan naik harga reserve terbaru memandangkan ada 20 orang pembida, dikatakan 100 naik 10,000 lagi. Jadi 110,000. Setiap kenaikan katalah 5,000. Maknanya sekali naik macam tu angkat tangan, jadi 5,000. Maknanya 100,000 harga asal, harga reserve baru jadi 110,000 memandangkan ramai yang masuk. Tambah lagi 5,000 sekali angkat jadi 115,000. 2 kali orang angkat tangan jadi 100 berapa tak? 120,000. Angkat kali ketiga dia jadi apa? 125,000. So dekat mana kemampuan you all, dekat mana bajet you all, dekat situ dah you akan berhenti. Itu di antara kaedah lelongan. Apabila telah kata ibarat kata you all menang tadi dengan harga 130,000, 130,000 you all menang, maka dapatlah kepada you all, dah akan dapat kontrak lelongan. Kontrak lelongan tak susah lepas tu. Dah ada kontrak lelongan, carilah lawyer-lawyer yang ada, yang mana kawan yang boleh bantu, ataupun lawyer pada kontrak lelongan tersebut tak ada lawyer, lantiklah mereka untuk buat penyelesaian sehingga barang penuh dibuat dan keluarlah geran hak milik atas nama korang semua. Maka korang memiliki rumah busuk tersebut. Okey, itu perkongsian di antara pembelian untuk kaedah lelongan. Mudah aja, tak susah mana pun, jangan usah hati sangat tentang rumah busuk ni. Saya dah berkongsi, yang penting you all jangan lupa, kalau benda ni mau manfaat you all, sharekan pada kawan-kawan. Share pada kawan-kawan untuk dapatkan ini kaedah lebih kurang, mungkin ada kekurangan tu boleh ditambah-tambah lagi info, tapi di antara faktor asas dia, info asas dia begini, Jangan lupa untuk subscribe, dia ajak channel YouTube, on notification supaya dapat maklumat terkini, dapat video-video terkini. InsyaAllah jumpa lagi di siaran. Assalamualaikum.